Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita akan sambunglah kuliah kita yang telah kita mulakan pada bulan yang lepas daripada buku 1000 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hari yang dikarang oleh Syekh Khalid Al-Husnain. Di mana kita dah baca itu mukaddimah si pengarang, mukaddimah penerbit mukaddimah penerbit ya. Di mana beliau telah memulakan dengan khutbatul hajah. Itulah suatu permulaan kepada ucapan yang digalakkan dan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda. Ya, kita pun kalau kita nak memulakan satu ucapan, ceramah, ya, mesyuarat, amat-amat digalakkan kita membaca permulaan ini. Malah ucapan khutbah bahkan, khutbah Jumaat atau seumpamanya. Ya. Baik. Ya, kemudian si penerbit juga membaca beberapa ayat Quran, antaranya ialah surah Al-Imran ayat 31, di mana kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Ayat ni Allah Subhanahu wa taala turunkan khitabnya, tujunya secara khusus kepada Bani Israel, orang-orang Yahudi dan Nasrani pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka mendakwa depa sayang pada Allah. We love our God katanya. Ya. Kami pun sayang Nabi kami Musa. We love our prophet Musa. Kalau Yahudi lah. Kalau Isa, we love our prophet Isa. Ya. Tapi mereka tidak ingin ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Taala turunkan ayat ini. Kalau kamu kata kamu sayang pada Allah dan juga pada nabi-nabi yang diutuskan kepada kamu, maka hendaklah kamu ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Muhammad ini adalah kesinambungan daripada nabi-nabi yang diutuskan terdahulu. Kalau kamu orang Yahudi, kamu beriman pada Nabi Musa, kamu kena ikut Nabi Muhammad, kerana ajaran yang dibawa oleh Muhammad adalah kesinambungan juga daripada ajaran Nabi Musa. Ya. Nabi Muhammad ke, Nabi Musa ke, semuanya diutuskan daripada Tuhan yang sama, itulah Allah Azza wa Jalla. Jadi kamu kena ikut Muhammad lah. Kalau kamu beragama Nasrani, Nabi kamu Nabi Isa, kamu tetap juga kena ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Muhammad adalah kesinambungan daripada Isa. Tapi mereka hanya retorik saja. Cakap saja sayang pada Allah, sayang pada Rasul-Rasul mereka. Walaupun mereka tak ikut Allah pun, tak ikut Nabi dan Rasul mereka pun, sebagai ajaran, bukanlah ajaran Nabi mereka. Ya. Menjadikan Nabi mereka sebagai Tuhan. Mana ada Allah Ta'ala suruh begitu. Sementara Rasul tu sendiri, Nabi Isa tak pernah suruh dia disembah oleh kaumnya. Ya. Dan begitulah juga dengan orang-orang Yahudi. Jadi Allah Ta'ala suruh mereka, kalau kamu kata kamu sayang pada Allah, nak ikut apa yang Allah Ta'ala kata, kamu kena ikutlah Muhammad ini. Ikutlah aku, Nabi kata. Nescaya kamu akan disayangi oleh Allah. Ya. Jadi sayang-sayang ni bukan sekadar mulut lah, tapi mesti diadaptasikan, mesti diimplementasikan dengan kamu ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Itu khitab secara khusus. Mana ayat ni secara khusus begitulah keadaannya. Namun secara am, ayat ni nak mengajak kita semua supaya follow Rasulullah SAW dalam semua ajaran yang dibawa olehnya. Ya. Tidak terkecuali sedikit pun. Merangkumi seluruh awal agama, akidah baik, ibadah baik, akhlak baik. Ya. Mesti di atas prinsip dan dasar ittiba', yakni ikut Rasulullah SAW. Ya. Barulah agama kita ialah agama yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di samping ayat ni banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menjadi perintah Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ikut Allah, nombor satu. Yang kedua, kita ikutlah Rasulullah SAW. Lepas tu baru ikut yang lain, mengikut prioriti tertentu. Ya. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa umpamanya. Ini ayat induk kepada ketaatan kepada Allah dan selain Allah, termasuk Rasulullah dan selain Rasulullah. Pemimpin kita, ulama kita, dalam konteks komuniti, pengurusi kita, dalam konteks keluarga, suami kita, dalam konteks negara, mungkin pemimpin kita yang besar-besar. Ya. Di mana kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhallazina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah. Hak nombor satu sekali. Ya, sebab itu our absolute obedience ialah to our God. Ketaatan yang mutlak sebenarnya ialah kepada Allah. Tak ada siapa yang boleh challenge. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala ada sudut ketaatan. Allah saja kita boleh taat secara mutlak. Apa yang Allah Ta'ala kata A, A lah. Apa yang Allah Ta'ala kata B, B lah. Ya. Apa yang Allah Ta'ala kata C, C lah. Walaupun pada zahirnya macam kita tak suka. Tapi of course, apa yang Allah Ta'ala syariatkan, itulah yang terbaik untuk kita. Ya. Sebab itu Allah Ta'ala mensyaratkan kita supaya taat kepadanya. Kerana Allah Ta'ala yang maha tahu. Apa yang aku buat ni semua untuk kebaikan dirimu. Semayang, kenapa aku suruh kamu semayang? Bukan untuk aku. Bukan untuk Allah Ta'ala. Tapi untuk kita sendiri. Kebaikannya kembali kepada kita. Ya, pahala, keberkatan, rahmat Allah. Itu dari sudut balasan-balasan yang confirm lah. Satu sudut yang lain, kerana kita sendiri perlu untuk isi spiritual dan rohani kita. Sebab itu kita lihat dalam mana-mana agama ada semayang. Mana ada agama tak ada semayang? Agama Yahudi ada semayang. Agama Nasrani ada semayang. Itu agama Samawi yang asalnya Islam. Agama-agama yang bukan Samawi bahkan, yang bukan based on revelation pada awalnya, tidak berasal pada wahyu. Agama Buddha, agama Hindu, hatta agama-agama yang dianggap sebagai unknown religion, agama yang tak dapat dikenal pasti, agama-agama ya, yang hanya berasaskan pada kepercayaan. Kita pergi di Afrika, banyak agama-agama yang etnik-etnik ni. Tak payah kata kat sana lah, kat Sabah Sarawak pun mungkin ada kan agama-agama sebahagian orang lah ya, yang hanya berasas kepada kepercayaan nenek moyang, roh-roh ancestors, dia punya tutuk nenek dulu. Mereka pun ada ritual dan semayang mereka. Boleh kata semua agama ada semayang. Kerana manusia memang perlu kepada semayang untuk nak isi dia punya dalaman dia, rohani dia, spiritual dia. Ya. Sebab tu kita lihat, walaupun dia bukan Islam, agama selain Islam, kalau dia orang yang bagus, dia semayang, nampak baik aja. Betul tak? Sebab rohani dia telah diisi dengan nilai-nilai kerohanian. Walaupun benda tu tak betul. Sebab manusia tu sendiri perlu kepada spiritual seumpama ini. Jadi hak Allah Ta'ala suruh semua untuk baik. Semua untuk kita belakang. Hak balasan tu memang untuk kita lah. Pahala, syurga, apa gitu ini. Tapi dari sudut keduniaan ni pun nak isi dalaman kita. Ya? Kenapa Allah Ta'ala suruh puasa? Sama juga. Ya? Di samping pahala, balasan, syurga Allah Ta'ala nak bagi, puasa sendiri bagus untuk kita dari sudut kesihatan, dari sudut kerohanian. Dan begitulah ibadah-ibadah yang lain.
Muamalah pun sama juga. Ya. Kenapa Allah Ta'ala kata begini tak boleh, begini boleh? Ya. Dalam hal jual beli, ada yang boleh, ada yang tak boleh. Ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya. Kenapa? Supaya manusia tidak zalim antara satu dengan yang lain. Kan? Ya. Syarat kalau kita nak beli suatu barangan, mesti ada harga atau diketahui harganya. Kalau tak tahu harga, jual beli tidak sah. Ya. Dia panggil ma'rifatus saman wal musamman. Barang yang kita nak beli, kita kena tahu apa benda dan kita kena tahu harganya. Kalau barang tu tak ada depan mata sekalipun, kita kena tahu spesifikasi atau kriteria yang terdapat pada barangan itu. Kita nak beli barang online kan, main beli aja. Dia nyatakan dulu, dia letak gambar, dia letaklah benda ni kriteria dia apa. Ha? Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Kita dah puas hati baru kita beli. Kalau benda tu tidak ada, jual beli tidak sah dan tak boleh dilakukan. Untuk apa semua tu? Untuk mengelakkan kita daripada menzalimi atau dizalimi antara satu dengan yang lain. Ya. Mungkinlah ada banyak syarat-syaratnya, ada banyak rukun-rukunnya. Ya, macam semayang lah. Rukun semayang ada 13. Syarat semayang ada 5. Banyak tu. Tak campur lagi sunat semayang, makruh semayang yang membatalkan semayang. Kalau campur-campur semua ahkamus salah, the Islamic jurisprudence of prayer, 50 hukum hakam tu lebih mau. Ya. Sebab selain Allah Ta'ala nak menjadikan kita ni bagus, dia adakan syarat-syarat itu supaya kita sentiasa inline, ya, dengan apa yang telah disyariatkan. Tak adalah dia suruh, lepas tu pandang-pandang kita lah. Dia suruh semayang, pandang-pandang kita nak semayang. Tak boleh, dia standardize kan. Dia standard kan. Ni semayang yang kamu kena buat. Kalau puasa, ni puasa yang kamu kena buat. Haji, ni haji yang kamu kena buat. Bukan Allah Ta'ala suruh, lepas tu ikut kita lah nak buat macam mana pun. Tak ada. Ya? Lepas tu Islam ni dia sistematik. Muamalah kan, dah begitulah hal yang lain, akhlak atau seumpama. Jadi semua untuk kepentingan kita, ya. Jadi Allah Ta'ala suruh untuk kepentingan kita. Sebab itu Allah Ta'ala suruh kita taat pada dia. Ati Allah, taat kamu kepada Allah. Wa ati'ur rasul, dan taatlah kamu kepada Rasul. Rasulullah lah. Bila sebut Rasul dalam Quran, merujuk kepada Rasulullah SAW. Wa ati'ur rasul, dan taatlah kamu kepada Rasul. Selepas Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Kenapa nak kena taat pada Rasul? Kerana Rasulullah adalah wakil Allah Subhanahu Wa Ta'ala, utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. He was the only one. Hanya Rasulullah sahaja. Ya. Siapa-siapa pun dia bukan wakil Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia bukan utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Rasulullah saja. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala selain dia suruh kita taat pada dia juga suruh kita taat kepada Rasul yang diutuskan. Sebagaimana kamu tidak boleh mempertikaikan Allah, kamu juga tidak boleh mempertikaikan Rasulullah SAW. Siapa yang mempertikaikan Rasulullah, maka seumpama dia mempertikaikan Allah. Apa hukumnya? Kafir lah. Ya? Menafikan hukum hakam yang telah diijma' atau disepakati akan pensyariatannya. Kafir. Orang tu tak semayang kerana malas. Dia tak menafikan hukum semayang tu. Muslim lagi di sisi majoriti. Tapi kalau dia kata semayang ni tak wajib, semayang ni tak dalam Quran, semayang ni Nabi tak suruh, kafir dah. Kharaja anil Islam, irtadda, keluar daripada Islam dan murtadlah dia. Kenapa? Kerana dia tidak mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasul. Dalam kerangka dia telah menafikan apa yang telah diwahyukan oleh kedua-duanya, ya, daripada Allah kepada Rasulullah SAW. Jadi hak nombor 1 taat pada Allah, yang kedua taat pada Rasul. Nabi tak ada siapa yang boleh pertikaikan, sama macam Allah. Kalau Nabi kata A lah, kalau Nabi kata B lah. Dua ni dipanggil absolute obedience, ketaatan yang mutlak. Of course lah hak nombor 1 Allah lah, ya. Yang kedua Nabi, kerana Nabi ni wakil Allah. Sebab itu kedua-dua ketaatan ada ketaatan yang mutlak sekali. Ada pun orang lain ketaatannya bergantung kepada kedua-duanya, ya.
suami kita umpamanya. Memang kita disuruh taat pada suami, isteri lah ya. Tapi Nabi kata la ta'ata fi makhluqin Nabi kata innamat ta'a fil ma'ruf. Taat kepada ketua, kalau keluarga suami lah ya. Ketaatannya ada dalam hal-hal yang ma'ruf, hal yang baik. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ya. Tak boleh taat kepada makhluk jika ia maksiat kepada khalik. Suami suruh kita tak payah sembahyang, boleh taat pada suami? Tak boleh. Suami suruh kita tak payah tutup aurat, pasal Allah Ta'ala lebih besar daripada suami kita. Kalau apa-apa perintah dia overcross ataupun menyalahi, kontradik dengan perintah yang mutlak, itulah Allah Ta'ala dan Rasul, maka dia tidak boleh ditaati. Itu kita nak kena faham ya. Jadi Allah Ta'ala kata taat pada Allah, taat pada Rasul. Ati' Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Tengok ayat apa Allah Ta'ala cakap macam mana. Taat kamu pada Allah, taat kamu pada Rasul dan ketua-ketua kamu. Allah Ta'ala tak kata dan taat pada ketua kamu. Allah Ta'ala kata dan ketua-ketua kamu. Allah Ta'ala kata taatlah. Ada perkataan taat tu. Nabi ada perkataan taat. Ati'ullah, taat kamu pada Allah. Wa ati'ur Rasul, taat kamu pada Rasul. Adapun selain kedua-duanya, wa ulil amri minkum, dan ketua-ketua kamu, pemegang-pemegang urusan-urusan kamu. Umumlah tu. Ya, daripada sekecil-kecil keketuaan sampailah kepada kebesar-besar keketuaan. Ya. Dia tak boleh melangkau kedua-duanya. Ya. Sebab itu kita boleh ikut orang selagi mana orang tu ikut Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itu asas yang paling penting. Jadi Allah Ta'ala kata ikut Allah, ikut Rasul ya. Samalah dengan ayat berkenaan. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain ya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, dalam surah An-Nur ayat 51 ya. Kita hak mengajar Quran, mengajar hadis Nabi, ayat-ayat ni memang kita kena ingat. Di mana-mana kita pergi, kalau kita bacalah bab ittiba' Allah war Rasul, ikut Allah dan Rasul, inilah ayat-ayatnya. Kata Allah, innama kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun ya. Kata Allah, sesungguhnya kata-kata orang-orang yang beriman. Ini sikap orang beriman. Jika dia diajak kepada Allah Ta'ala dan Rasul untuk dia memutuskan suatu hukum, maka dia akan berkata kami dengar dan kami taat. Jadi Allah Ta'ala dengan Rasul, dua je kita. Dengar, taat. Dengar, taat, kata Allah. Ya. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka lah orang-orang yang berjaya. Jadi nak berjaya mesti dengar Allah Ta'ala, taat Allah Ta'ala. Mesti dengar Rasulullah, taat kepada Rasulullah. Nah, Allah Ta'ala kata sendiri, wa ulaika humul muflihun ya. Balik kepada prinsip yang sama, itulah ketaatan yang mutlak hanya pada Allah Ta'ala dan Rasul ya, dalam konteks agama ni. Jadi kita pun nak kena faham ya. Dan Allah Ta'ala melarang kita menyalahi kedua-duanya. Tadi suruh taat pada Allah, taat pada Rasul. Taat pada Allah, taat pada Rasul. Kemudian ada juga ayat-ayat Allah Ta'ala larang kita menyalahi kedua-duanya ya. Antaranya dalam surah An-Nur, dalam surah An-Nisa ayat 151, kata Allah, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kata Allah, siapa-siapa yang menyanggahi Rasulullah setelah dia tahu akan petunjuk sesuatu itu ya. Siapa-siapa yang menyanggahi Rasulullah, wa man yushaqiqir rasul, selepas jelas kepadanya petunjuk perkara berkenaan. Kalau dia tak tahu tak apa, ni dia dah tahu jelas, tiba-tiba dia menyanggahi juga. Allah Ta'ala kata nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia ikut jalan bukan jalan orang yang beriman. Jalan orang yang beriman taat pada Allah, taat pada Rasul. Tiba-tiba dia menyalahi kedua-duanya, of course lah dia tak ikut jalan orang yang beriman. Apa Allah Ta'ala akan lakukan kepadanya? Allah Ta'ala kata nuwallihi ma tawalla, kami akan lakukan ke atasnya apa-apa yang dia telah lakukan
Ya. Dia telah melakukan perkara yang tidak baik, kami akan balas keburukannya itu. Benda dia buat. Wa nuslihi jahannam. At the end, neraka lah tempat dia pergi. Wasa'at masira, dan seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Dan mungkin lagi ada ayat-ayat yang lain. Jadi itu amat penting. Jadi pengarang bawa mengayat ni nak peringat kepada kita bahawa apa-apa perkara yang dikaitkan dengan ajaran Islam, kita mestilah rujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya merujuk kepada kitabullah, kitab Allah, Quran lah. Ya. Dan kedua adalah kita merujuk kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun hadis-hadis baginda. Ya. Kerana dua tu adalah sumber kepada agama kita. Sebab tu agama ni kita tak boleh main cakap saja. Tak boleh main sebut saja. Hatta saya pun nak kena semak dulu, nak kena ulang kaji dulu. Ya. Dan kalau benda tu kita tak pasti, kita tak boleh nyatakan. Tak boleh sewenang-wenang. Kerana kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak sembah benda lain boleh lah, kan? Tapi bila mengajar, kita kena amanah dengan ilmu, dan kita kena ajar benda-benda yang kita pasti inilah perkara yang disyariatkan, inilah perkara yang inline dengan sumber yang telah diwahyukan. Itu amat penting sekali, ya. Sebab kadang-kadang kita pun nak kena tengok juga. Baik. Jadi dia buat ayat tu, ya. Dan kalau kita lihat ulama-ulama kita, tuan-tuan, umpama Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, antara ulama besar yang amat tegas sekali bila merujuk kepada sumber hukum hakam dalam agama. Ya. Di mana Imam Syafi'i rahimahullah digelar oleh orang Islam sebagai Nasirus Sunnah. Ya, orang yang mempertahankan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita lihat dalam kehidupan dia banyak fatwa yang dia keluarkan. Paling sikit dua. Paling sikit. Dalam mana-mana isu, Imam Syafi'i ada dua pendapat. Satu dipanggil pendapat beliau yang lama semasa beliau berada di Baghdad. Satu lagi dipanggil pendapat dia yang baru semasa dia berada di Mesir. Kadang-kadang semasa dia di Mesir ada dua fatwa yang baru. Dia sentiasa memperbaharui fatwanya. Ini orang tak duduk diam ni, buat kerja je. Semok, cek pasti bak keluar fatwa. Jumpa lagi satu sumber yang lain, ataupun dia jumpa dalil ke macam mana, dia ubah pula fatwa dalam hukum yang sama. Paling sikit dua, ya. Dalam setengah-setengah keadaan, satu hukum sampai 5 pendapat yang dia keluarkan. Pasal apa? Pasal Imam Syafi'i rahimahullah, dia nak pastikan pendapat dia ni benar-benar menepati apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan kalau kita belajar mazhab Syafi'i secara lanjut, kita akan dapati perkara itu. Saya ni memang master saya dalam mazhab Syafi'i. Ijtihad dan khilaf dalam mazhab berkenaan. Jadi kita nampak Imam Syafi'i ni seorang yang amat gigih lah nak memastikan apa yang dia keluarkan inline dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling sikit 2, paling banyak 5. Ya. Dan hampir ke semua isu-isu dalam hukum fiqh lah, ya, ibadah baik, muamalah baik, dia telah kemaskini berlaku. Itu pun ulama kata untung, ataupun bukan untung lah, ya, dia meninggal awal. Dia lahir pada tahun 150 Hijriah, dia mati tahun 214. Berapa umur dia? 54 years old saja, 54 tahun. Banyak pendapat yang dia keluarkan, paling kurang 2 kan. Orang kata kalau dia panjang umur lagi, banyak lagi pendapat yang dia keluarkan. Pasal itu kerja dia. Dia faqih, dia mujtahid. Dia sentiasa berusaha untuk nak memastikan pendapat dia ini benar-benar mendekati apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Ya. Sebab tu orang kata kalau khilaf antara Rasulullah dengan Imam Syafi'i, nak ikut siapa? Ikut Imam Syafi'i lah. Tak, ikut Rasulullah lah. Pasal Imam Syafi'i berusaha lebih baik untuk ikut Rasulullah. Ya. Sebab itu dalam banyak-banyak pendapat beliau, kita bukan main ikut saja, nak ikut saja. Macam mana? Sebab banyak. Jadi satu kerja pula kepada ulama-ulama yang kemudian saring. Sebahagian kita ikut pendapat dia yang baru, tu banyak lah.
Tapi sebahagian kita ikut pendapat dia yang lama. Pasal apa? Pasal ini prinsip Imam Syafi'i sendiri. Yang mana yang lebih dekat dengan syariat Allah, kamu ikut yang tu. Walaupun itu pendapat lama aku. Ya? Dan ini ditegaskan dalam buku-buku beliau, dinukilkan oleh anak-anak murid Imam Syafi'i sendiri bahawa mana-mana pendapat yang menepati ajaran Rasulullah ataupun ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul, itu yang kamu kena ikut. Sebab itu ada kita ikut yang lama, ada kita ikut yang baru. Tuan-tuan sembahyang baca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ramai-ramai baca amin. Kalau ikut pendapat Imam Syafi'i yang baru, kena baca perlahan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, imam dengan makmum. Kenapa apa kita ikut pendapat dia yang lama? Kerana ulama-ulama kita kaji yang lebih mendekati sunnah Rasulullah dan apa yang dekat dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, jika dilihat ayat Quran dan hadis Nabi, baca kuat itu lebih baik, lebih menepati kebenaran, lebih sunnah. Ya. Kerana dia doa, antara sebabnya. Doa amin boleh dibaca dengan kuat. Sementara memang ada riwayat Nabi baca dengan kuat. Ya. Jadi adalah dalil-dalilnya itu. Jadi dia buat comparison. Jadi hak kata baca kuat ni lebih dekat dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pendapat itu yang dipilih dan dimuktamadkan, distandardkan. Itu kita keluar satu resolusi dipanggil muktamad mazhab Syafi'i. Ya. Jadi yang muktamad ni, yang standard ni, sebahagiannya pendapat baru, sebahagian pendapat lama. Tapi yang banyak pendapat baru lah ya. Nampak? Ya, ini bentuk-bentuk dipanggil hukum lah ya, atau pendapat dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita lihatlah satu masalah dalam mazhab Syafi'i, ya. Lebat hujan lah. Jadi kita nak kena faham tu. Prinsip-prinsip sebegitu. Ya. Dan Imam Syafi'i sendiri dalam banyak teks beliau bertegas, antaranya apa yang dinukil oleh Al-Imam Ibn Qayyim dalam I'lam Al-Muwaqqi'in. Di mana kata Imam Syafi'i rahimahullah, man istabana lahu kata Imam Syafi'i rahimahullah, man istabana lahu sunnatun min sunani Rasulillah falaysa lahu ay yada' liqauli ahadin minan nas. Kata Imam Syafi'i, jika jelaslah sesuatu sunnah Rasulullah, suatu ajaran Rasulullah, ya, akidah baik, ibadah baik, maka dia tidak boleh meninggalkannya hanya kerana mengikuti seseorang yang lain. Ya. Ajaran Nabi jelas dah A, jelas dah A. Tiba-tiba ada orang kata B pula. Maka dia tak boleh meninggalkan ajaran Rasulullah SAW semata-mata kerana dia nak ikut orang berkenaan. Tak boleh. Pasal agama bukan milik kita. Agama ialah milik Allah Subhanahu Wa Taala dan milik Rasulullah SAW. Jadi baguslah ya, pengarah buat mari ayat ni nak memberi penekanan kepada kita. Apa-apa dalam agama rujuk sumbernya, rujuk kepada asasnya. Ya. Kadang-kadang yang mengelurkan kita juga bila orang guna nama ulama. Ni kata ulama, ni kata ulama. Masalah dalam dunia ni ulama ramai, kan? Jadi bila kita kata kadang-kadang kata ulama ni, kalau benda yang biasa-biasa okeylah, tapi bila melibatkan hukum, bila melibatkan suatu benda yang very spesifik, kita kena nyatakan siapa ulama tu, kan? Kadang-kadang ulama tu sendiri ada banyak pendapat. Dia kena clear, dia kena jelas. Dia tak boleh main kata ulama macam tu saja. Ya? Dia kena jelas. Macam kita kata ayat Quran lah. Bila kita menyandarkan satu pada Allah, mana ayatnya? Bila kita menyandarkan satu pada Rasulullah, mana hadisnya? Orang awam mungkin dia tidak tahu. Kita yang mengajar, dia kena tahu. Ya. Supaya kita jelas. Sebab agama ni memang dia mementingkan kejelasan.
Sebenarnya bukan agama saja. Benda yang melibatkan keduniaan pun dia mementingkan kejelasan, clarity dia panggil. Kita muamalah kita ni, pasal apa banyak benda yang diharamkan dalam muamalah? Ya. Kerana ada gharar, ada ketidakjelasan. Dalam muamalah ni kalau ada ketidakjelasan, tak boleh. Kita nak melabur, ada gharar, tak boleh. Larangan dalam muamalah ni ada 3 yang besar. Pertama, riba. Yang kedua, judi. Yang ketiga, gharar. Gharar ni mana ketidakjelasan. Paling senang kita nak melabur, kita tak tahu siapa pengerusi syarikat ni. Dia bisnes apa? Tak kisah, janji untung, melabur. Haram. Pasal apa haram? Pasal ada gharar, ada uncertainty, ada unclarity. Tak jelas, tak boleh. Kita nak melabur, kita kena tahu siapa yang mengelolakan dana ini. Produk apa yang diusahakan? Kalau dia ada syarikat, kat mana syarikat ada? Mana alamatnya? Kan? Keuntungan yang kita dapat pula base kepada apa? Percentage ke? Jumlah tunai ke? Nak kena tahu everything. Ya? Bila semua diketahui dengan jelas, tidak ada unsur-unsur yang melanggar syarak, baru kita boleh proceed. Itu dipanggil gharar. Bukan dalam muamalah saja, perlu ada kejelasan dalam semua hak awak agama. Dia mesti ada clarity dan certainty. Ya. Sebab tu kita tak boleh bermain-main ya, dalam isu. Baik. Itu kata si pengarang. Lepas tu panjanglah dia tulis. Kita tak perlu berlebih-lebihan lah. Kita kira okey lah tu. Baik. Kemudian ada ayat Quran yang penting juga ya. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-7. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang Nabi bawa ambillah, apa-apa yang Nabi larang tinggalkanlah ya. Kemudian dalam hadis riwayat Ahmad ni daripada Amr bin Auf. Bukan Ahmad saja, ada dalam Sunan At-Tirmizi dan selainnya. Di mana Nabi SAW bersabda, tuba lil ghuraba. Faqala unasun minan nas, manil ghuraba? Faqala an-nabi unasun salihun fi unasin su' kasirin man ya'sihim aksar mimman yuti'uhu. Adapun setengah riwayat, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Nabi kata akan ada suatu golongan yang disebut sebagai ghuraba, orang yang asing. Sahabat bertanya, siapakah orang yang asing itu? Nabi berkata, orang-orang yang soleh, berada di kalangan manusia-manusia yang jahat, yang yang tak bagus ya. Dan orang yang mengingkari akan mereka lebih banyak daripada orang yang taat kepada mereka. Ataupun setengah riwayat yang lain, Nabi kata orang yang memperelokkan ajaran aku yang telah dirosakkan oleh manusia. Itu dipanggil ghuraba, strange people, strangers ya. Mana orang-orang yang asing. Dan memang kalau kita lihat dalam konteks hari ni lah, tak payah tengok jauh lah, tengoklah konteks Masjid Surau lah ya. Kuliah-kuliah ilmu yang bagus. Ada kuliah ajar bab semayang, ada kuliah ajar bab puasa, ada kuliah ajar bab muamalat, ada kuliah akidah, ada kuliah macam-macam kan. Boleh kata Masjid Surau di Selangor ni antara yang aktif lah tuan-tuan. Negeri lain pun aktif juga, tapi Selangor ni kata lebih aktif lagi. Every night kan. Mana ramai orang yang datang berbanding kalau ceramah-ceramah perdana panggil selebriti-selebriti hebat. Mana lebih ramai? Last week siapa datang kat Masjid Ungu sampai jaga, nak kena jaga parking. Kereta macam ni nak parking pun susah. Padahal kalau malam-malam satu sah je masjid tu, Masjid Ungu kan. Ramailah orang. Tak payah Masjid Ungu lah, kalau surau tuan-tuan ni pun panggil one of the pendakwah selebriti, mau pecah surau ni. Kadang-kadang konten disampaikan benda biasa je pun ya. Kau nak dibandingkan dari sudut nilai ilmu yang kita dapat, kuliah-kuliah khos yang kita ambil atau kita belajar every night lebih banyak. Pasal apa ramai orang?
Ha? Kita ni kira ghuraba lah ni. Kan? Belajar pasal agama Islam secara khusus, ada kitabnya, ustaz yang mengajar pun ada qualification, ada kelayakan-kelayakan tertentu. Baguslah mengajar, kita pun happy dapat ilmu yang bagus setiap bulan, setiap malam. Kalau nak dikira majlis-majlis seumpama itu, kadang-kadang orang seronok, tak? Pergi ramai-ramai dengar, dapat gelak-gelak sikit. Kadang konten tu saya tengok biasa je. Tak adalah tuan-tuan dapat satu ilmu yang tuan takkan dapat di mana-mana majlis. Tak ada lah, benda biasa je pun. Nasihat, adalah dibaca ayat Quran 1-2. Tak banyak beza pun dengan kuliah kita. Malah kuliah kita sampai ke every night itu lebih baik. Sebab kita khusus ni baca kitab ni. Dia lebih kepada santai je. Mana ada bawa buku, kan? Mana ada baca kitab. Dia sampaikan hanya isi-isi penting yang dia nak sampaikan. Baca satu isi penting, ulas. Adalah ayat Quran sikit, ada hadis sikit. Ada setengah tu kadang-kadang dipenuhi dengan gelak ketawa saja. Sembang santai. Kadang-kadang tak tahu mana puncanya. Banyak sembang macam tu kan. Bayar mahal. Ibu-ibu ratus-ratus lah. Dia nak bayar PA dari ibu-ibu, kita nak bagi dia ratus-ratus. 10 tahun lepas saya panggil salah seorang penceramah terkenal, sejam je ceramah di sini, 3,000. 10 tahun lepas. Kita tukar panggil lah, pengelola tu orang lain, sekolah. Tapi dah kita ustaz, jadi kita diminta untuk uruskan, kita uruskan lah. Jadi kita ni macam ghuraba lah ni, kan? Belajar ilmu tak ada orang. Ni lah yang ada pun. Kalau tak hujan mungkin ramai sikit. Bila hujan lagi tak ada orang. Cuba panggil yang hebat-hebat mari. Ribut ke, hujan ke, penuh surau ni. Jadi Nabi SAW telah memberitahu kepada kita, benda ni pasti berlaku. Orang nak betul-betul agama, dia tak ramai. Tapi kalau nak seronok-seronok tu ramai. Baik. Kemudian dia mari dengan ayat Quran, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Ni pun penting juga. Surah Al-A'la ayat yang ke-16 dan 17. Allah Ta'ala kata, dan mereka mementingkan kehidupan dunia, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kita ada dua kehidupan. Ini pun nak kena faham juga prinsip ni. Ada orang tak faham. Sementara dalam ajaran-ajaran kerohanian yang melampau, dia cuba nak tutup kehidupan dunia 100%, yang nak dizahirkan hanya kehidupan akhirat semata-mata. Ini tidak benar. Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran menyebut perkataan ad-dunya dengan al-akhirah sama banyaknya. Dan disebut dalam buku-buku hitungan-hitungan perkataan dalam Quran. Ada seorang nama Syekh Khalid. Dia hitung perkataan-perkataan dalam Quran. Dia mempunyai satu buku, Al-I'jazul Adadi fil Quran, Mukjizat bilangan perkataan dalam Quran. Dia hitung-hitung perkataan dunia dan akhirat sama banyak. Kadang-kadang Allah Ta'ala sebut secara berasingan. Allah Ta'ala sebut dunia saja. Kemudian Allah Ta'ala sebut akhirat. Different. Ada Allah Ta'ala sebut dunia saja. Ada ayat Allah Ta'ala sebut akhirat saja. Ada Allah Ta'ala sebut secara sekaligus. Antaranya ayat ni. Allah Ta'ala sebut dunia, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Sebut akhirat. Sebut dunia dulu, sebut akhirat. Sama juga dalam surah Al-Baqarah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Minta dengan Allah, beri aku kebaikan dunia, beri aku kebaikan akhirat. Dunia akhirat ni dia kena selari. Kalau kita cari akhirat saja, kita tinggalkan dunia. Apa yang berlaku? Dunia akan dikuasai oleh orang bukan Islam. Dan yang akan ruginya orang Islam juga. Sebab itu kita lihat ulama-ulama dulu, selain daripada ilmu agama, mereka hebat. Ilmu-ilmu yang bukan based on revelation, bukan wahyu lah. Ilmu sains,
ilmu matematik, ilmu falak, ilmu tib, perubatan. Semua dikuasai oleh orang-orang Islam. Kerana ilmu-ilmu ni semua, sebenarnya ilmu ni dia tak ada ilmu Islam, ilmu kafir. Dia tak ada. Semua ilmu yang baik adalah ilmu Islam. Sebab itu Imam Syafi'i rahimahullah, dia tak panggil ilmu Islam, ilmu bukan Islam. Dia panggil ilmu syarak, ilmu akal. Dua-dua ni orang Islam kena maju. Ilmu syarak ialah ilmu yang berasaskan kepada wahyu, Quran dan sunnah Nabi, hadis Nabi. Ilmu akal ialah ilmu yang tidak berasaskan kepada kedua-duanya. Ilmu hak syarak tadi, ilmu akidah, ilmu ibadah, ilmu akhlak, ilmu muamalah, ilmu itu, ilmu ini yang mesti rujuk nas lah ya. Kerana dia ilmu syar'i, ilmu syarak. Dia based on revelation. Satu lagi ilmu akal. Ilmu akal ni tak payah balik Quran, tak payah balik hadis Nabi. Ya, as long as dia tak bercanggah dengan Quran dan hadis Nabi, dia boleh diteruskan, boleh dikembangkan sehebat-hebatnya. Manusia boleh berfikir sebijak-bijaknya. Nak buat formula apa, buatlah. Dia bagi contoh ilmu matematik, ilmu al-hisab, ilmu al-falak. Nak maju dalam ilmu perbintangan, go for it. Tapi jangan maju dalam ilmu ramalan pula. Ilmu perbintangan ni ada dua. Satu astronomi, kedudukan bintang. Ya. Satu lagi astrologi, ramalan bintang. Tu tak boleh. Ramalan bintang syirik. Ya. Kan? Itu zodiak semua tu daripada astrologi lah. Ya. Orang bukan Islam banyak guna lah ya. Dia ramal lah. Tahun ni apa akan berlaku, tahun depan apa akan berlaku, minggu depan apa akan berlaku. Nak buat majlis tengok tarian betul, takut hujan ke apa. Itu tak boleh, itu syirik ya. Jadi ilmu ni boleh berkembang, ilmu sains ya. Jadi nak kena beza tu dua tu. Jangan, jadi kalau kita fokus kepada akhirat, sembahyang saja, puasa saja, zakat saja, haji saja, tapi tak fokus kepada yang lain. Sedangkan dunia ni dia dengan akhirat dia sekali jalan. Kalau tak ada dunia, tak adalah akhirat. Ya? Kalau kita tinggalkan dunia, dunia akan dikuasai oleh berkat Islam. Akhirnya kita juga yang akan tertindas. Dia kena ambil. Sebab itu kita lihat sahabat-sahabat Nabi maju dalam banyak hal. Sahabat Nabi ada yang miskin, duduk di masjid belajar dengan Rasulullah. Tapi majoriti kaya, bisnes, buat perdagangan. Ya. Kerana kita kena maju kedua-duanya. Niat kita of course lah untuk akhirat. Tapi dunia mesti seiring. Kita tak boleh tinggalkan dunia. Ya. Tapi jangan berlebih-lebihan pula. Kan? Sampai kita meninggalkan dunia. Kita buat kerja dunia, tapi kita buat lillahi ta'ala. Tapi dunia tak boleh ditinggalkan. Itu kita nak kena faham. Ya. Baik. Kemudian barulah dia masuk bab yang pertama, sunnah bangun daripada tidur. Kita bacalah satu malam ni. Tadi mukadimah saja ya, nak bagi faham, nak buka minda dulu. Tentang ilmu ni, itulah ilmu tentang ajaran dan sunnah Rasulullah dalam satu hari 1000 kan. Jadi asas dia itulah daripada Quran, daripada hadis Nabi ya. Untuk kita amalkan insya-Allah taala. Apa yang jelas daripada kitab Allah dan sunnah Rasulullah kita amalkan straight away. Apa yang tidak jelas yang melibatkan perselisihan para ulama, kita ambil yang paling baik, yang paling terdekat, yang paling hampir dengan apa yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil apa yang paling muktamad, itu lebih baik ya. Sebab kita tak nafi tuan-tuan, ada banyak benda yang melibatkan khilaf. Hingga dikatakan dunia Islam dunia khilaf. Kalau bab hukum lah, especially hukum yang furu'-furu'. Tak ada masalah. Cuma kita ambillah pendapat ulama yang paling bagus. Itu saja ya. Macam kita lah mazhab Syafi'i lah. Kan? Imam Syafi'i ada pendapat dia, anak-anak murid dia ada pendapat dia, lain-lain belaka tu. Lepas tu ulama selepas itu di kalangan ashabul wujuh ada pendapat-pendapat mereka. Mari pula ulama-ulama yang mutaakhirin, mari Al-Imamul Baghawi dia ada pendapat dia, mari Al-Imamul Nawawi ada pendapat dia, Ar-Rafi'i ada pendapat dia, sampai 1000 Hijriah mari Al-Haytami, mari Zakaria Al-Ansari, banyak. Kan? Jadi isu-isu yang furu' kita ambil pendapat yang paling baik lah. Pada masa sama kita tak menafi juga pendapat-pendapat yang lain, kerana ulama memberi pendapat berdasarkan pada ijtihad. Dia kaji, ni pendapat aku.
Kaji, ni pendapat aku. Manawi pun dalam banyak buku dia tak sama. Kadang dalam Al-Majmu' dia kata begini, dalam Syarah Sahih Muslim dia kata begini. Ulama sesama diri dia sendiri banyak contradiction, banyak percanggahan. Ya. Jadi kita kena tahu mana satu pendapat Imam Nawawi yang paling bagus. Sebab kadang dalam banyak buku dia banyak khilaf. Ada ulama karang buku khas percanggahan Imam Nawawi dalam buku-buku beliau. Ya. Kadang-kadang di awal kitab dia kata lain, di akhir kitab dia kata lain. Ya. Nah, Imam Nawawi contoh saya bagi dalam Al-Majmu' dalam bab najis dia kata air arak kalau disuling, sulingan tu tak boleh digunakan, najis. Dalam bab kitab Babun Najasat. Ya. Tapi bila dia bincang dalam bab muamalah hujung sana, jilid yang hujung-hujung lah ya, dia kata arak yang disuling suci pula. Mana satu ni? Ya, jadi kena melihat kepada dalil-dalilnya. Itu dalam satu kitab tu. Adalah satu muka surat, atas dia kata lain, bawah dia kata lain. Canggah. Jadi percanggahan ni biasa. Sebab tu kalau saya sendiri pun, muka kuliah dulu saya kata lain. Ni saya kata lain. Boleh tanya ustaz dulu, ustaz kata gini. Mungkin saya telah memperbaharui fatwa saya. Mungkin lah ya. Pasal manusia dia mesti berkembang. Kan? Nombor satu ya, sunnah bangun tidur, mengusap bekas tidur yang ada di wajah dengan tangan. Bangun tidur, sapu muka kita dengan tangan kanan kita. Kerana Al-Imam Nawawi rahimahullah dan Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar, yakni Ibnu Hajar Al-Asqalani, menyatakan ia suatu sunnah yang dianjurkan berdasarkan kepada hadis Nabi SAW dalam Sahih Muslim. Istaiqaza Rasulullah fajalasa yamsahun naum an wajhihi biyadihi. Nabi SAW bangun daripada tidurnya, kemudian baginda duduk. Baginda menyapu tidur itu daripada wajahnya dengan tangannya. Nabi sapu muka dengan tangannya, ya, bangun tidur, baru muka. Itu baru baca doa. Alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ataupun mana-mana doa yang kita hafal. Sebenarnya bukan doa ni saja ya, ni hadis Huzaifah yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ada lagi doa yang lain daripada Abi Hurairah yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud. Ya. Daripada Abu Sa'id dan selainnya, ada beberapa lafaz ya. Kalau ingat semua, baca semua. Alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bi zikri. Itu hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan Sunan Abi Daud. Walaupun sanad dia ada yang pertikaikan, tapi dengan sebab dia memuji Allah. Saya kalau puji Allah, walaupun hadis itu tidak sahih, saya akan baca on top kepada yang sahih lah. Kita baca dulu ayat sahih, saya topak kepada yang tidak sahih, kerana dia memuji Allah. Sebab tu ulama kita, umpama Imam Nawawi dalam Al-Azkar, dalam buku zikir dia tu, walaupun hadis itu tidak sahih, dia masukkan. Kerana dahai ini tidak ada masalah sama sekali. Ya. Selagi mana dia tidak palsu ataupun terlalu ta'is. Sebab dia puji Allah, apa masalah kan? Yang masalahnya kalau kita ambil hak dhaif tadi, kita amalkan, hak sahih kita tinggal. Itu tak boleh ya. Tapi kalau kita buat yang sahih ni, kita top up dengan zikir-zikir yang tidak sahih, terutama zikir puji Allah, maka ia tidak ada masalah. Maka amat-amat digalakkan oleh para ulama. Ya. Kalau kita hafal semua lebih baik. Ya. Saya baca apa yang saya hafal ke semuanya. Ya. Nombor 3, bersiwak. Dan seterusnya. Mungkin insyaAllah kita akan sambung lah ya. Lepas ni kita teruslah baca satu persatu. Dan dia mula dengan bangun tidur. Memang kalau kita belajar sehari semalam dalam kenabian, merujuk pada ajaran dan amalan Rasulullah, dia akan mula dengan bangun tidur. Ya. Ni pun samalah, dia mula dengan bangun tidur. Di mana bila kita bangun tidur, mula-mula sekali ialah kita memuji Allah. Tu penting sekali. Puji Allah. Ya. Dan yang paling bagus dengan lafaz yang diriwayatkan kepada kita, walaupun ia bahasa Arab, hafal lah ya. Kerana bahasa Arab ialah bahasa agama kita, bahasa syiar kita. Ya. Dan sebaik-baiknya kita faham maksudnya. Jangan baca Arabnya saja, tapi maksud tak faham. Ya. Dia beza dengan Quran. Quran kalau kita baca tak faham, dapat pahala.
di sisi majoriti para ulama. Ya, di atas hadis Nabi, antaranya hadis At-Tirmizi daripada Ibnu Mas'ud. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Siapa-siapa yang baca kitab Allah, satu huruf diberi 10 pahala. Ya. Tapi kalau selain daripada kitab Allah, seperti doa-doa Rasulullah, zikir-zikir Rasulullah, adakah diberi pahala setiap huruf seumpama Al-Quran? Ulama berbeza pendapat, ya, kerana tidak ada nasnya. Mudah-mudahan ya. Tapi kita tahulah, bila kita membaca apa yang dibaca oleh Rasulullah, ia adalah perkara yang amat baik dan amat digalakkan sekali. Dan ia adalah satu ajaran atau amalan yang diredai oleh Allah. Ya. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah An-Nahl ayat 44. Wanzana ilaka zikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Allah Ta'ala turunkan Quran, turunkan syariat pada Rasulullah, turunkan ajaran. Apa fungsi Nabi? Supaya Nabi menjelas dan mengajarkan kepada mereka apa-apa yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Jadi kerja Nabi ni nak explain, nak tunjuk cara. Kalau ibadah tu perlu kepada fizikal, tunjuk cara macam mana nak buat. Allah Ta'ala suruh semayang. Semayang melibatkan fizikal. Jadi macam mana cara fizikal semayang tu? Nabi tunjuk. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayang macam aku semayang. Kan? Kalau disyariatkan Allah itu zikir. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Saya dah baca dah surah Al-Ahzab ayat 41. Allah Ta'ala ada syariat lain, zikir. Allah Ta'ala suruh zikir, tasbih, tahmid. Macam mana nak tasbih? Macam mana nak tahmid? Macam nak sebut nama Allah? Rasulullah lah yang explain. Kan? Kalau dia melibatkan lafaz, maka apa yang dilafazkan oleh Rasulullah SAW? Ya. Jadi tak adalah timbul zikir yang pelik-pelik. Kan? Hu. Saya duduk kat planet Marikh je. Nabi tak ada zikir macam tu. Ya? Ada yang mengharuskan. Of course lah. Ya. Sebab ajaran Islam pun ada perkembangannya dari sudut hak mana follow betul-betul ikut Quran dan hadis Nabi, hak mana tidak. Kan Nabi dah kata umat aku akan berpecah kepada 60. 60 apa? 63 golongan. Ya. Satu golongan hak ikut aku, itulah golongan yang selamat. Hak lain sebab tak ikut aku. Sebab itu kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, sebagaimana ajaran agama terdahulu dia akan disesatkan, dia akan diselewengkan, dia akan ditambah di sana sini, dia akan dikurangi di sana sini, dia akan berlaku amendment. Begitu juga yang berlaku pada Islam. Sebab tu Nabi kata, umat aku akan jadi banyak. Hak ni buat ajaran macam ni, hak ni buat ajaran macam ni. Dan bila Nabi ditanya hak mana hak selamat, ma ana alaihi wa ashabi. Ajaran aku dan ajaran sahabat aku. Jadi tak boleh lah. Cuma beza agama dulu dia tak ada yang original. Tak ada yang original. Semua telah diselewengkan. Tapi ajaran Rasulullah SAW, buat macam mana pun, ejah macam mana pun, seleweng macam mana pun, pandai-pandai macam mana pun, sentiasa ada yang original. Dan sentiasa ada orang yang mempertahankannya. Macam hadis Ghurabah tadi lah saya baca kan. Alladzina yuslihuna ma afsadan nas min sunnati. Ajaran aku akan ada perubahan, tapi akan sentiasa ada manusia yang memperbaikinya. Walaupun mereka tidak ramai, dan yang mengikutinya pun tidak ramai, tapi akan ada. Ya. Jadi nak cerita macam tu lah. Nabi tak berzikir macam tu, tapi dia ambil ayat Quran, dia istimbat sendiri. Dia istimbat. Lepas tu kaitkan pula dengan mimpi. Datuk Syekh ni mimpi. Inilah zikir yang diamalkan oleh orang-orang soleh terdahulu. Agama kalau memang macam tu, rosak lah. Ya. Saya sebut dulu kan, zikir bukan hanya sekadar menyebut nama Allah. Ya, kalau kata Allah boleh bincang lagi lah. Tapi kalau zikir pun ada. Dalam fiqh kita belajar, kalau kata batas mayang, macam mana boleh jadi nama Allah tu? Pasal dia ambil daripada alif lam lam ha tu, dia ambil sana ambil sini. Dia istimbat dalam ayat Quran, ikut cara dia. Kemudian kait pula dengan mimpi orang-orang tertentu. Macam-macam lah ya. Padahal ajaran Nabi very simple. Al-Imam An-Nawawi dah karang Al-Askar min kalami Sayyidil Abrar. Wahai umat Islam, kamu nak tahu inilah ajaran sunnah Rasulullah dari sudut zikir. Inilah. Al-Baihaqi karang Ad-Da'watul Kabir, 2 jilid. Inilah bacaan-bacaan Rasulullah dan amalan baginda dari sudut zikir. Kita baca banyak, tak habis-habis kan. Jadi tak ada benda-benda seumpama itu. Tak ada.
Dan begitu juga kalau kita lihat zikir, tak zikir ada dalam syarak. Tak ada lah benda pelik-pelik macam tu ya. Pun ada juga tu. Jadi pelik lah. Tapi kita tak nafilah ya, dia datang daripada sebagai kesufian lah, kerohanian. Tapi ahli sunnah tidak terima sama sekali benda-benda seumpama itu ya. Jadi yang kesian orang awam lah, yang tidak ada asas agama yang kukuh kan, dan ilmu syarak yang mantap, dia mudah menerima unsur-unsur seumpama itu. Sementara kalau dikatakan kepadanya, ini adalah amalan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, wali sekian-sekian. Saya nak tanya, wali dengan Nabi itu siapa besar? Wali pun kena ikut Nabi. Kalau wali buat ajaran sendiri, tak boleh. Siapa-siapa pun tak boleh buat agama sendiri. Kan? Kita kena ikut agama Allah dan Nabi. That's it. Kalau kita buat agama sendiri, jadilah kita macam Kristian. Jadilah kita macam Yahudi. Pasal mereka buat agama sendiri lah tu. Kan? Kita ni untunglah Islam. Dasar Allah Ta'ala jaga. Kan? Teruk macam mana pun, ada lagi ustaz duk mengajar benda yang betul. Ada lagi tok guru duk tegur benda yang bagi, yang ori ya. Tapi kalau Yahudi Nasrani dulu hancur lah, habis lah. Dia ubah seubah-ubah ya. Asal manusia kan. Baik, jadi setakat tu dulu lah. Dah sejam dah kot. 56 minit, lama dah ni. Boleh ada nak tanya apa-apa? Soalan yang ringkas, jawapan yang ringkas. Kalau tak ada, insya-Allah taala kita sambunglah pada kuliah yang akan datang. Kalau ada nak tanya apa-apa soalan pun boleh ya. Tak semestinya pasal zikir yang kita belajar ni. Kalau ada nak tanya pasal ibadah ke, nak tanya pasal muamalah ke ya. Kalau saya tak tahu, saya boleh semak ya, insya-Allah taala. Pasal kita kat surau ni dia tak lorat sangat. Kalau masjid dia lorat nak sembahyang aja. Masjid 35 minit, 40 minit, ataupun bila dah masuk isyak azan. Lepas isyak 5 minit je. Biasa lepas isyak saya buka soalan je. Kalau tak ada soalan saya tutup jalan lah. Masjid dia sepatkan. Surau. Lepas tu saya mengajar, saya suka surau. Surau kita lebih dekat. Masjid jauh. Kita duduk tengah-tengah. Jemaah semua tak mana-mana duduk. Kan? Tak ada personal touch. Lepas tu kita tak berkawan. Ustaz habis mengajar balik lah. Imam tak tegur kita kadang-kadang. Pengurusi tak tahu ke mana. Tak tahu. Sebenarnya saya mengajar dah lama kat masjid tu. Pengurusi pun tak tahu lagi. Ada tu 3-4 tahun baru. Ustaz ni lah pengurusi kita. Saya pun tak tahu. Saya nak cakap selamat datang ke, dia nak cakap selamat datang kat saya. Pasal pengurusi pun kita tak kenal lah. Tapi kalau surau ni, semua kita tahu pengurusi SU. Dia lain lah. Surau ni dia lain sikit. Apa maksudnya yang ni? Mana? Dasar pijak kami yang ni. Mana? Ujung sekali Muka pertama tu. Kau pertama? Mana ada takut? Lepas silap ada. Dasar pijak kami pustaka. Ini dia punya asas dia lah. Rujukan dia lah. Rujukan dia, sumber dia, pegangan dia. Pertama, Al-Quran dan Sunnah. Maknanya hadis Nabi yang sahih. Yang kedua, pemahaman salafus salih, sahabat lah ya, tabi'in ya. Kerana mereka orang yang menerima ajaran direct daripada Rasulullah ya. Yang ketiga, melalui ulama-ulama yang berpegang teguh kepada pemahaman tersebut. Mana ulama yang ikut Quran, ikut hadis Nabi, ikut sahabat Nabi lah, dan tabi'in ya. Mengutamakan dalil-dalil yang sahih dalam bab hukum lah ya. Adapun selain daripada hukum, bab fadailul amal, dalil yang dhaif pun tak ada masalah. As long as dia tidak palsu dan tidak terlalu dhaif. Tapi kena tengok jugalah konteks-konteksnya. Itu saja. Pijak tu maksudnya dia punya sumber dia lah. Dia punya source, dia punya panutan dia. InsyaAllah ta'ala kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Meja baru. Itu meja ni ya?